Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, ini hari yang kedua terakhir sebelum kita naik sekolah. Besok hari Selasa. Ini hari Isnin, Selasa, hari Rabu kita akan naik sekolah. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita sambung lagi unit tajuk pembelajaran kita, tajuk pembelajaran yang ke-18 tak selesai, iaitu Rukhsah Anugerah Allah SWT. Yang pertama itu Ustaz dah terangkan tentang menyapu balutan. Yang kedua solat jamak dan qasar. Dan yang ketiga hari ini solat ketika sakit. Semua berkaitan dengan solat dan wuduk. Jadi usaha ni ada dua je lah yang saya cakap itu. Sebetulnya ada tiga. Puasa, wuduk dan solat. Jadi puasa, kita dah masuk itu puasa. Bab puasa. Kemudian solat, wuduk. Kita dah masuk menyapu balutan dengan tayamum. Dan yang ketiga solat. Solat, qasar dan jamak. Jamak dan qasar pun kita dah masuk. Ini kita masuk solat ketika sakit. Okey. Unit 3, solat ketika sakit. Solat ketika sakit bermaksud ialah solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Solat ketika sakit boleh dilaksanakan menurut kemampuan pesakit. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahawa beliau menghidap penyakit buasir lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat. Baginda bersabda, "Sholli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala jambin." Maksudnya solatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka solat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka solat dalam keadaan mengiring. Solat jahil duduk yang utama ialah solat duduk di atas lantai. Sekiranya tidak mampu, maka duduklah di atas kursi. Okey. Jadi ini kita nak nanti Ustaz baca dulu. Kemudian kita tunjuk cara praktikal untuk solat ketika sakit. Okey. Jadi Nabi kata solat berdiri. Kalau tak mampu, solat duduk. Kalau tak mampu juga, solat mengiring. Kalau tak mampu, solat terlentang. Kalau tak mampu, solat menggunakan isyarat kepala. Kalau tak mampu juga, isyarat kepala tu isyarat mata lah. Kalau tak mampu juga, kita solat menggunakan hati. Yang itu yang terakhir lah. Solat menggunakan hati. Okey. Cara solat ketika sakit. Solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk ataupun sujud. Berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Oleh itu tidak sah solat secara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Yang pertama kat sini solat berdiri. Kalau dia boleh berdiri, dia kena berdirilah. Contohnya dia tak boleh duduk. Dia kena berdirilah. Kan? Kalau dia tak mampu berdiri, baru boleh duduk. Syarat yang pertama, rukunnya adalah berdiri tegak. Kalau dia tak mampu, maka dia boleh duduk. Okey, cara dia solat berdiri. Tengok ni. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, i'tidal dan salam disempurnakan seperti biasa. Rukuk disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu, boleh dilakukan di dalam hati. Kemudian, terus ketiga. Sujud disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi pada rukuk dan menghampirkan dahi
semampunya ke tempat sujud. Sama ada secara berdiri ataupun duduk. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu, boleh dilakukan di dalam masjid. Duduk antara dua sujud dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri ataupun duduk antara dua sujud yang biasa bagi yang duduk ataupun duduk mengikut kemampuan seperti biasa. Tasyahud akhir jika tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Inilah. Ini cara orang solat berdiri yang tak boleh duduk. Maksudnya dia tak boleh duduk dia sakit. Ini gambar dia duduk. Dia tak boleh sujud dia ni. Kan? Dia tak boleh sujud. Kaki dia sakit. Tak boleh sujud. Okey. Jadi saya tunjuk sikit. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Nampak Okey, ni solat bagi orang yang tak boleh sujud. Dan tak boleh sujud tak boleh sujud tak boleh ni lah. Orang tak boleh nak sujud kaki dia sakit. Okey, laju je sikit. Pertama dia kena berdiri sebab dia tak boleh sujud. Dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Contoh sembahyang subuh lah 2 rakaat. Salih pada subuh rakaat ni dah. Allahu Akbar. Kan? Dia baca biasa. Dia tak boleh sujud je kan. Dia kena berdiri. Jadi apabila rokok macam biasa. Kan? Tidak pun macam biasa. Sampai sujud tak boleh, dia duduk lah. Duduk atas kursi. Kemudian seboleh-bolehnya dahi ni kena tempat tu sujud. Paling dia mampu. Tunduk habis. Okey. Sami Allah lima. Sama. Sujud. Kemudian dia naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Baca macam biasa. Fatihah, surah, rukuk, dan kemudian sujud, dia sujud semula. Dia sujud, dia duduk balik. Duduk balik, kemudian dia sujud. Sami Allah. Kemudian sujud. Sami Allah. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum. Datai air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagi orang yang tak mampu. Bagi orang yang tak mampu nak solat secara duduk. Dia tak boleh duduk. Kaki dia sakit. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Solat secara duduk. Solat secara duduk boleh dilaksanakan mengikut kemampuan seperti yang berikut. Duduk istiros, iaitu duduk antara dua sujud. Ataupun duduk di atas kerusi ataupun di tepi katil. Duduk dengan kaki berlunjur ke arah kiblat. Duduk bersila ataupun cara lain mengikut kemampuan masing-masing. Ni. Okey, yang pertama sekali, kalau boleh, sama sekali kalau boleh duduk istiros. Duduk istiros tu kaki Ustaz sakit. Ustaz tak boleh. Ustaz kaki sakit ni. Kaki Ustaz pun tak sakit. Tak boleh duduk. Okey.
Apalah, duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk ni lah. Ni duduk istirahat. Macam ni lah. Kalau tak boleh istirahat, dia duduk bersila. Kalau tak boleh bersila, sakit lutut, dia duduk kaki menunjuk. Depan tu kiblat lah. Kan? Kalau tak boleh duduk macam ni juga, dia duduk di atas kerusi. Okey, duduk atas kerusi. Ataupun duduk dekat tepi katil. Pilihlah mana satu yang dia nak duduk. Kan? Biasa kalau ustaz duduk di atas kerusi lah. Okey, duduk atas kerusi. Kalau boleh berdiri, berdiri. Masa takbir tu berdiri. Allahu Akbar. Kemudian dah sakit, dia duduklah. Duduk. Kalau tak boleh, masa takbir dia duduklah. Allahu Akbar. Kan? Rukuk, tunduk badan sikit. Kalau tak boleh tunduk, pakai kepala lah. Tunduk badan sikit. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, tundukkan badan lebih daripada rukuk. Kan? Seterusnya lah sampai rakaat kedua. Ustaz tunjuk sembahyang subuh. Okey, ini Ustaz tunjuk sembahyang subuh. Kalau duduk kat bawah, duduk istirahat. Kan dia tak boleh berdiri, dia demam. Allahu Akbar. Rukuk. Sembahyang tidak. Sujud teruslah sujud. Boleh sujud. Kan boleh tu sujud. Kemudian saya akhir. Habis. Saya akhir. Itu solat orang duduk. Apa ni lagi? Tak nampak Ya. Allahu Akbar. Okey. Okey. Dia kata, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuannya. Kalau tak boleh berdiri, masa dia solat bagi tahu, dia duduklah. Kemudian, dia kata, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, i'tidal, duduk di antara dua sujud dalam duduk tasyahud, dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak. Maksudnya, kalau dia menunjuklah, kaki sakit, tak boleh pergi, dia menunjuk. Dalam badan tegak. Dia kata, takbir, Fatihah, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilaksanakan dalam keadaan tegak. Amin Allahu Akbar. Rukuk, Sami Allah, badan tegak. Sujud, tunduk sikit. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi dan tasyahud. Tasyahud ni tahiyat akhir lah. Dalam keadaan badan tegak. Okay. Kemudian, rukuk dilaksanakan dalam menundukkan badan sehingga kedudukan dahi bertentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar kemampuan. Maksudnya kalau rukuk, kalau dia duduk istirahat tadi, bolehlah dia sujud. Kan? Kalau dia duduk macam ni, tak bolehlah sampai kena sini. Macam mana nak patah kaki. Kalau dia duduk, itu boleh. Okey. Lepas tu, 4. Sujud dilaksanakan sujud seperti biasa. Jika mampu. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Jika tidak mampu, tundukkanlah sekadarnya. Jadi kan? Tadi rukuk sikit. Sujud, tunduk sikit. Okey. Lepas tu, tasyahud akhir. Sunat duduk tasyahud akhir secara tawarruk. Iaitu seperti biasa.
Jika tidak mampu, duduklah mengikut kemampuan. Kalau kita duduk tasyahud, kan? Yang ini duduk istirahat. Duduk istirahat. Kalau biasa, ini duduk tawarruk. Kaki silap sini duduk namanya duduk tawarruk. Yang ini duduk istirahat. Kalau dia duduk istirahat ni, yang ini keadaan pertama duduk istirahat. Kalau tak boleh, bersila. Kalau tak boleh, melunjur. Kalau tak boleh, duduk atas kerusi. Okey. Selesai. Solat secara mengiring. Ini solat secara depan tu kiblat. Depan kiblat. Depan kiblat. Jadi macam mana kita nak mengiring? Tak boleh duduk, tak boleh tinggi, tak boleh mengiring. Ustaz baca sekejap. Okey. Pesakit mengiring badan di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Pesakit mengiring ketika bacaan Fatihah. Iktidal duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Rokok dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Sujud dilaksanakan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak boleh, tidak mampu, tundukkanlah sekadar kemampuan. Jika tidak mampu menundukkan kepala, gunakanlah isyarat mata. Jika tidak mampu, lakukanlah solat dalam hati. Okey, ini yang ketiga. Yang ketiga, solat secara mengiring. Ini bantal lah. Tak ada bantal. Okey. Okey, mengiring banyak pula barang kat dalam. Okey, secara mengiring. Bukan sampai ini orang sakit. Bantal. Ini tangan macam biasa. Arah kiblat lah. Oh, sebelah kanan. Sebelah kanan ni. Ini lah. Allahu Akbar. Contoh. Okey, pukul kepala. Tidak naik. Sujud tunduk kepala lagi. Kan? Kalau tak boleh. Nanti yang pergerakan lain semua pakai kepala. Yang pergerakan lain semua pakai kepala. Tarik busuk belakang. Kalau kanan dia sakit, balik sakit ni. Muka ada kiblat. Okey. Itu cara mengiring pakai kepala. Cara yang lain tu guna kepala. Solat secara meneletak. Ini solat secara meneletak. Tapi meletak kepala diangkat sedikit agar mukanya dapat menghadap kiblat. Kaki sakit meluncur ke arah kiblat. Solat dilakukan dalam keadaan kepala dengan solat dilakukan dengan kepala. Rukuk dilakukan dengan menundukkan sikit kepala sejajar sujud dilakukan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu menggunakan isyarat mata, rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata. Sujud dilakukan dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Jika tidak mampu melakukan solat di dalam ada isyarat mata ketika tak boleh ihram. Isyarat mata ketika rukuk. Ketika boleh isyarat mata ketika sujud. Okey, ini yang ketiga, yang keempat tak boleh mengiring dia terletak. Mengiring dia terletak. Ini pasal kita tinggikan sikit pasal kaki dalam hati kan dulu untuk okey. Jadi kaki ke arah kita sana. Ke arah kiblat. Kepala tinggi. Kaki kiri bunyi. Ini.
biasa melakukan longkok kepala dulu. Yang tidak tunjuk lebih duduk lagi. Macam tu je. Guna kepala je. Kan? Guna kepala dan dia sampailah habis solat. Yang penting kaki ke arah kita kanan, kaki ke arah kiri. Okay. Itu solat secara menentang. Okay. Kalau tak boleh juga menentang, akhir sekali dia bagi kita biasa, pakailah syarat ada. Dia pun keluar. Semua pakai syarat masalah. Itu bagi orang yang tak boleh. Bagi orang yang tak boleh syarat untuk melakukan solat itu, solat baring dan solat menentang. Okey, baris. Hakimi. Ya. Ya, Ustaz. Allah. Oi, sedang hujan. Kimi dalam bilik ke tu tidur? Yang lain ni semua tidur ni. Hujan-hujan ni sedap tidur ni. Solat dalam boleh tak dalam tidur? Tidur solat atas duduk. Orang yang tidur dan tidak tetap punggungnya batal duduk pun boleh solat. Okey, setakat ini sahaja ada pertanyaan. Untuk habis aktiviti, kita laksanakan amal solat bagi situasi berikut. Sakit sebelah patah sebelah tangan, sakit lutut, lumpuh separuh badan, melecur seluruh badan, sakit sendi, patah sebelah kaki. Okey, kalau kita tengok kat sini, macam mana nak buat solat ni? Patah sebelah tangan. Tolong respon. Respon yang ada. Hakimi. Ya. Hakimi Muhammad siapa ni? Assalamualaikum Dennis Irwan. Hakimi Dennis Irwan. Waalaikumsalam Dennis Irwan. Jadi kita ada dua orang je, Hakimi dengan Dennis Irwan. Okey. Cuba respon ni, respon. Patah sebelah tangan dengan patah sebelah kaki. Patah sebelah tangan tu kita nak solat macam mana? Berdiri, baring, duduk, macam mana? Duduk. Okey patah sebelah tangan dengan patah sebelah kaki. Okey. Patah sebelah tangan kita boleh solat secara berdiri. Solat secara berdiri. Tangan tu tak kait-kait lah. Tangan tu macam ni je. Kan? Tangan tu macam ni je. Jadi kita berdiri. Allahu Akbar. Bolehlah sampai habis. Okey, kalau patah sebelah kaki tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri, dia kena duduk secara duduk iftirash. Duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud. Kan? Itu patah sebelah kaki. Patah sebelah kaki tak boleh. Dia kena patah sebelah kaki mana boleh duduk iftirash. Patah lagi kaki dia. Yang duduk atas kursi. Kan? Kaki nak tu dia duduk atas kursi. Sakit lutut. Sakit lutut ni biasa tak boleh sujud. Orang sakit lutut tak boleh sujud. Dia duduk pun tak boleh. Jadi dia duduk atas kursi. Masa takbir tu dia berdiri, Allahu Akbar. Kemudian masa nak sujud dia duduk atas kursi. Sakit sendi. Sakit sendi ni samalah sakit lutut. Lumpuh separuh badan. Okey, lumpuh separuh badan dia kena solat secara mendelentang. Kaki ada kiblat, kan? Kaki ada kiblat. Kemudian solat macam biasalah. Okey. Melecur seluruh badan. Melecur seluruh badan ni dia boleh solat secara mendelentang. Okey.
Pikirkan kerja solat yang sesuai. Rakam cara solat tersebut. Dibentangkan video yang telah dirakam untuk pengesahan guru. Muat naik video tersebut ke dalam blog. Tulis karangan bertajuk Hikmah Rusul dalam ibadah. Okey, kat sini tengok. Nyatakan maksud dan dalil solat ketika sakit. Terangkan cara solat ketika sakit seperti berikut. Pesakit yang tidak mampu rukuk, pesakit yang tidak mampu berdiri, pesakit yang tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Okey, kalau macam ni, kan, ada tiga ni, soalan tiga ni, kita kena pertama waktu takbir macam mana, kedua waktu rukuk, sujud. Kena tulis tiga benda ni. Waktu takbir dia kena berdiri ke, dia kena duduk ke, dia kena duduk istirahah ke, dan macam mana. Kalau rukuk macam mana, sujud macam mana dengan tasahud akhir. Empat perkara ni perlu ditulis. Berdasarkan maklumat di bawah, apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk menggalakkan pesakit menjalankan solat jika anda pengarah sebuah hospital? Berhati-hati di jalan raya. Statistik kemalangan yang dikeluarkan pada tahun 2006 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumlah kemalangan merupakan penggunaan motosikal. Okay. Yang ni dia suruh ni lah. Macam mana kita nak bagi pesakit-pesakit kat hospital tu untuk menunaikan solat. Habis. Okey, setakat ni. Ada nak tanya? Setakat ni ada nak tanya? Daniel Hakimi Muhammad Danish Irwan. Hakimi Danish Irwan. Okey, kalau tak ada, kan, ada masa lagi berapa jam ni? Sekarang pukul 11. 11 subuh. Ada masa lagi setengah jam. Okey, masa setengah jam ni Ustaz nak kamu siapkan modul nota tu tajuk solat ketika sakit dalam bab dalam pembelajaran rukhsah anugerah Allah SWT, unit yang ketiga, solat ketika sakit. Jadi siapkan modul nota tu, rujuklah buku teks dengan video ni lah. Nanti Ustaz upload dekat YouTube Ustaz. Okey, ada pertanyaan? Ustaz, modul Pertanyaan? pertama Kami pukul sedang ni. modul pertama Ustaz. Tak ada? Okey, kalau tak ada, setakat itu saja untuk kita punya pembelajaran online hari ini. Saya harapkan semua. Okey, ada apa pula ni? Buku topikal ke Ustaz? Ya, saya. Bukan buku topikal, modul latihan nota. Modul nota. Modul nota. Yang warna hijau kot. Kita dua kan, warna hijau kan. Yang warna hijau tu, kat depan tu tulis modul nota. Modul nota tu siapkan bahagian tajuk solat ketika sakit. Boleh? Hakimi Daniel. Beres Nanti masa naik sekolah tu Ustaz nak kutip semua. Tak nak tengok siapa yang buat kerja ataupun siapa yang tidur kat rumah selama 4 bulan. Okey. Kalau tak ada, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Semua jadual apa kan?
Jadual dapat. Tak punya jadual pun ada. Kita tengok kan. Tak tunjuk. Kalau subscribe Ustaz. Kalau subscribe Ustaz, like and comment. Okey, Ustaz nak buat. Ustaz. Ni jadual. Jadual kelas Ustaz dengan kamu. Kamu tingkatan 2. Ni yang warna merah ni. Bukan. Tak, nanti kamu naik dengan Ustazah. Dengan Ustazah Hamidah. Kelas macam biasalah. Ustazah Hamidah Ustaz ada satu kuning. Satu kuning. Satu kuning dan biru. Lepas tu satu merah. Yang kuning ni. Kuning ni satu kuning yang biru lah. Yang merah, semua merah ni. Satu merah dengan jingga. Yang ni, warna ni satu jingga. Dua jingga. Ini semua dua jingga. Okey, sama-sama. Tunjuk. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.